Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 24 Zulqa'dah 44 bersamaan dengan 13/6/2023, kita teruskan pengajian tafsir kita surah Asy-Syamsi. Surah Asy-Syams, surah yang ke-91, juzuk yang ke-30, mengandungi 15 ayat. 15 ayat. Pada pagi ini kita akan baca 1 hingga 10 ayat dulu. Kemudian kita pergi ke muqaddimah surah. 1 hingga 10 dan muqaddimah surah. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan, muka surah 1396. Ini edisi Jawi ni. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Undur satu muka ke muqaddimah surah Asy-Syams. Surah ini diturunkan di Makkah, dia panggil surah Makkiyatun. Naqal al-ijma'a ala zalika ghairu wahidin minal mufassirin. Mengandungi 15 ayat. Dinamakan surah Asy-Syams, matahari. Asy-Syams dengan makna matahari. Kerana pada awal surah dan ayat-ayat yang berikutnya Allah Ta'ala bersumpah dengan Asy-Syamsi, dengan matahari dan makhluk-makhluk yang lain, bahawa sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal-amal kebajikan, dan hampalah orang yang menjadikan dirinya yang bersih di atas fitrah itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kotoran maksiat dan kemungkaran. Intisari kandungannya menegaskan perihal manusia yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala, ia menyempurnakan kejadiannya serta mengilhamkannya, memperkenalkan kepadanya jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawa kepada bertakwa.
Dengan yang demikian, terserahlah kepada manusia sendiri memilih dan bertanggungjawablah dia terhadap pilihannya itu. Jika ia memilih jalan yang membawanya kepada kebaikan, iman dan taqwa, maka selamatlah ia di dunia dan di akhirat. Dan jika sebaliknya, maka buruklah akibatnya. Sebagai contoh, diceritakan perihal kaum Nabi Saleh yang telah memilih jalan yang membawa mereka kepada kejahatan, lalu mereka menderhaka kepada Allah dan Rasulnya. Akibatnya mereka dibinasakan oleh Allah Ta'ala sehingga punah ranah, hancur lebur. Dan Allah tidak hiraukan kesudahannya mereka yang buruk itu, kerana yang demikian itu ialah balasan yang adil. Itu Muqaddimah Asy-Syams. Kita balik kepada Al-Muharrar. Tadi saya sebut satu yang nama Asy-Syams, surah Wasy-Syamsi. Maknanya ada lagi ulama menamakan dengan ayat pertama surah Asy-Syams dan juga surah Wasy-Syamsi. Yang ketiga nama dia surah Wasy-Syamsi wa duhaha. Manakah dalil ataupun kelebihan dia? Kita rangkus sekali dalil dan kelebihannya, iaitulah hadis Muaz yang telah kita sebut di awal beberapa surah yang lepas. Kata Jabir radhiyallahu anhu, kana Muazun yusalli ma'an Nabi. Muaz radhiyallahu anhu solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, dia jadi makmum. Kemudian dia balik ke kampung dia, fasalla, jadi imam. Dia semaya sini, lepas tu dia balik jadi imam. Dia tak nak lepas peluang duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab besar kedudukannya. Tapi dia nak jadi imam kampung dia. Maka dia solat Isya, baca surah panjang, baca surah Baqarah. Sedangkan orang kampung ni penat, bekerja di ladang kurma dari pagi sampai petang, menyebabkan mereka rasa susah, letih, penat. Maka sahabat pergi report ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tegur Muaz, "Ya Muaz, afattanun anta?" Mu nak suruh orang tak suka dengan agama ke? Itu makna fattan. Mu ni nak buat perangai panjang-panjang, nak suruh orang rasa tak suka dengan agama. Maka Nabi kata, cukuplah kalau baca Iqra wasyamsi wa duhaha. Jadi Nabi kata namakan surah itu dengan wasyamsi wa duhaha. Wadduha wal laili idza yaghsha wasabbih isma rabbikal a'la. Nabi kita namakan surah-surah yang sederhana. Taklah pendek wal asri, tapi bolehlah setakat tu. Akhrajahu Muslim. Jadi kita kata kepada imam-imam, tengok keadaan lah, tengok keadaan. Mana kalau di belakang kita ada orang penat-penat, jangan baca panjang. Nak baca panjang adalah tahajud nanti insya-Allah. Sebab tu ana kadang-kadang rasa pelik juga. Waktu kita dijemput ceramah perdana, dia panggil kuliah khas, kita taklah panjang sangat, takut susah orang tua-tua nak tunggu solat Isya ni, nak jaga wuduk lah, jaga nak pergi ke tandas. Berhenti pukul 9 lah, mari imam pula, Masya Allah, dia baca 2-3 muka ataupun panjang bacaan. Kita kata ini tidak fiqhul waqi'. Fiqhul waqi'-nya pendeklah bacaan. Ada setengah imam tu azan pun tak benar, qamat selalu ustaz ceramah panjang dia. Kata azan tu hak dia, hak solat, tak boleh kita main-main. Nah, itu dia panggil tak peka dengan suasana. Azan, waktu kita solat sederhanalah panjang, baca wadduha ke, tengok Nabi sebut ni wasyamsi wadduha ke, jadi taklah panjang sangat. Ataupun pendek lagi ke, watin. Maknanya tengok keadaan. Sebab kesian orang belakang tu, orang tua-tua nak pergi tandas,
dia duk tahan wuduk daripada tadi lagi. Jadi kita kena mura'ah, ambil kira. So, Nabi tegur Muaz sebab belakang dia tu orang penat, orang kerja di kebun, tak sama orang kerja pejabat. Baiklah. Dari sudut maqasid hadis ini rawahu Muslim, tanda tadi. Hadis Muaz, afattanun anta ya Muaz, rawahu Muslim. Maqasidus surah, min ahammi maqasidis surah at-targhib fi at-ta'ati wa at-tahzir min al-ma'asi. Galakkan supaya melakukan ketaatan dan amaran supaya menjauhkan diri dari maksiat. Thaniyan, yang kedua, maqasid yang kedua, tahdidul musyrikin bi annahum yushiku an yusibahum azabun bisababi kufrihim. Amaran kepada puak-puak kafir musyrik bahawa mereka akan ditimpa azab dengan sebab kekufuran mereka, sebagaimana Allah timpa ke atas orang dulu daripada mereka. Adapun dalam surah ini ada 4 tajuk, 4 poin utama yang Allah Ta'ala sebut. Min ahammi al-mawdu'ati allati ishtamalat 'alaiha surah. Awalan, yang pertama, al-bad'u bil qasami bil makhluqatil azimah. Allah Ta'ala mula bersumpah dengan makhluk-makhluk yang besar, iaitulah matahari, bukan kecil. Ini menunjukkan kepada badi'i sun'illah, indahnya, comelnya, lawanya penciptaan yang Allah Ta'ala ciptakan makhluk. Sanian, zikru ahwalin nufus. Allah Ta'ala sebut tentang nafsu manusia dan tingkatan nafsu fi masalikil huda wad dalal, dalam memilih jalan yang betul atau petunjuk, ataupun sebaliknya memilih jalan yang salah atau sesat. Thalithan, bayanu husni aqibati man yuzakki nafsahu. Allah Ta'ala nyatakan eloknya akibat orang yang membersihkan dirinya daripada noda, dosa dan maksiat, dan daripada sifat-sifat yang buruk, yang keji. Wasu'i aqibati, buruknya akhir kesudahan orang-orang yang mengikut hawa nafsu dalam kehidupan dunia ini. Rabi'an, yang keempat, al-khabaru. Allah Ta'ala cerita tentang kebinasaan kaum Samud dan memberi pengajaran kepada puak-puak kafir, jangan buat perangai lagu ni weh. Kalau rasa tak binasa, jangan buat perangai tak untuk pasal seperti yang berlaku kepada puak-puak Samud. Dari sudut munasabah susunan surah Asy-Syamsi dengan surah Al-Balad, apakah kaitan dua ni? Menariknya. Ada 2 perkara. Yang pertama, khatamallahu subhanahu wa ta'ala surat Al-Balad. Di akhir surah Al-Balad semalam, kita sudah tengok Allah Ta'ala sebut tentang memperkenalkan ashabul maimanah, orang yang menerima suratan tangan kanan dan penerima surat tangan kiri, wal'iyazubillah. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan siapakah golongan itu, tangan kanan itu, dalam surah Asy-Syamsi ini, iaitu qad aflaha man zakkaha. Kumpulan kanan itu orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya daripada kotoran syirik dan maksiat. Dan golongan masy'amah kiri, wa qad khaba man dassaha, binasalah, rugilah orang-orang yang merusakkan atau memusnahkan jiwa dia yang baik dengan sifat-sifat syirik, maksiat ataupun sifat mazmumah. 2, abana Allah Ta'ala fi akhir ayat surah as-sabiqah. Dalam surah Al-Balad, Allah Ta'ala sebut tentang
kemana hala tuju orang-orang yang kafir di akhirat, iaitulah neraka. Wa zakara ta'ala fi awakhir hadhihi surah, di akhir surah ini, surah Asy-Syams juga Allah Ta'ala nyatakan iqab, balasan kepada sebahagian orang kafir di dunia. Mereka akan binasa atas dunia lagi, dan juga mereka akan dibinasakan di akhirat. Maka sebelum daripada itu Allah Ta'ala nyatakan juga keadaan mereka di atas dunia ini. Itu dua kaitan surah di antara Al-Balad dengan Asy-Syams. Baik para jemaah sekalian, kita masuk kepada tafsir ayat. Tengok tafsir ayat. Surah Asy-Syams, surah yang ke-91, diturunkan di Makkah, 15 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha, dan demi matahari dan cahayanya yang terang benderang. Tanda apa? Ini sumpah yang pertama dalam surah ini. Allah Ta'ala bersumpah dengan apa? Dengan matahari dan cahaya dia, dengan duha. Matahari dan duha. Ai uqsimu bisyamsi wa bidaw'iha. Allah bersumpah dengan matahari dan cahaya dia. Matahari dengan cahaya dia hak cerah tu. Satu, dua lah tu. Matahari dan cahaya, dua. Sumpah yang ketiga, wal qamari idza talaha, dan bulan apabila ia mengiringi matahari. Matahari terbenam, mari bulan pula. Tengok dalam ayat ini Allah Ta'ala tak sebut cahaya dia, sebab bulan tak ada cahaya, dia menerima cahaya sahaja. Tengok ni. Jadi sudut susunan munasabah, lamma iftataha bi dzikri ayatin nahar, bila Allah Ta'ala sebut tanda-tanda kekuasaannya pada siang hari, pasti diikuti dengan tanda kekuasaan Allah pada malam hari. Maknanya Al-Quran tak akan biarkan tanda-tanda yang besar ini berlalu begitu saja, kecuali disebut supaya orang yang berfikir, orang yang tadabbur nampak terserlah kedudukannya yang besar itu. Ai wa uqsimu bil qamari idza tabi'a asy-syams, aku bersumpah dengan bulan apabila dia ikut matahari. Matahari dah terbenam, dia naik. Fa kharaja mudian ba'daha, keluarlah cahaya, nampak cahaya bulan itu selepas daripada itu. Tapi dia tak ada duha sendiri, tak ada. 4. Wan nahari idza jallaha, wan nahari idza jallaha, dan siang apabila ia memperlihatkannya dengan jelas nyata. Siang jelas. Lamma zakara al-ayataini zakara ma huma ayatahu. Ini Allah Ta'ala sebut dah tanda-tanda tadi. Maka Allah Ta'ala sebut matahari, kemudian diikuti dengan siang. Sebab matahari mari, siang muncul. Li'annahu la salaha lil insan illa bihima. Tak boleh manusia hidup tanpa ada siang dengan matahari. Sebagaimana tak boleh hidup tubuh badan kecuali adanya nafas dan adanya akal. Kemudian Allah Ta'ala datang bagi wa uqsim bin nahar, aku bersumpah dengan siang apabila idza azhara asy-syamsa wa daw'aha. Maknanya wan nahar idza jallah, bila terang matahari naik, cahaya matahari pun keluar. Yang kelima, wal laili idza yaghshaha, dan malam
apabila ia menyelubunginya dengan gelap gelita. Munasabah ayat lamma zakara ma'dinad diya, Allah Ta'ala sebut pusat cahaya siang. Zakara mahallaz zalam, diikuti dengan gelap. Sebab manusia ni tak boleh siang sama. Manusia bila siang sama letih dia, tak ada rehat. Jadi malam ni sedap tak? Kita tutup lampu tidur gelap. Oh, bangun tahajud, bangun salat subuh. Apa lagi? Wal laili idza yaghshaha ay uqsim bil laili idza ghashiya asy-syamsa fa zahaba bi dhawiha. Jadi malam dia menyelubungi siang, matahari pun tak ada cahaya lagi dah, rehat dia. 6. Was-samaa'i wa ma banaha, dan demi langit yang membinanya, demi langit dan yang membinanya dalam bentuk yang kuat kukuh yang melambangkan kekuasaan Allah. Jadi setelah Allah Ta'ala sebut dua tanda tadi, tanda matahari, tanda siang, tanda malam, kemudian Allah Ta'ala sebut tempatnya. Tempat siang duduk mana? Markas, center matahari duduk di mana? Was-sama', duduk di langit. Was-sama'i wa ma banaha wa billazi banaha wa ma banaha, dan yang membinanya dalam bentuk yang kukuh yang melambangkan kekuasaannya. Allahu Akbar. Ayat ini sebagaimana Allah Ta'ala sebut ditafsir dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 22, allazi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a. Langit itu bina, mana binaan tu tinggi, kukuh, tak pernah runtuh. Was-samaa'a wa ma banaha, was-samaa'i wa ma banaha. 7. Wal ardi wa ma tahaha, wal ardi wa ma tahaha, serta bumi dan yang menghamparkannya untuk kemudahan makhluk-makhluknya. Ini Allah Ta'ala bersumpah dengan bumi pula. Lamma zakaral bina zakaral mihad, bila disebut atas dia kena sebut bawah, lengkap dia punya dalil. Ai wa uqsimu bil ardi wa billazi basataha min kulli janibin, aku bersumpah dengan bumi dan semua hamparan daripada semua sudut dia tu. Wal ardi wa ma tahaha, dengan mana basataha, bumi itu luas. Yang ke-8, wa nafsin wa ma sawaha, dan demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya. Ai wa uqsimu bi kulli nafsin, aku bersumpah dengan diri, dengan nafas manusia. Wa billazi khalaqaha wa addala khalqaha, dan dengan yang menciptakannya dan mengelokkan kejadiannya. Ada kata wa bin nafsi di sini nafsu Adam. Ada kata semua nafsu lah, semua diri lah. Diri yang bernyawa ni jauh belaka. Sawaha maknanya perelokkan kejadian dia, comel dia punya keadaan, rupa bentuk, dan dilengkapkan dengan akal dan fikiran. Barulah Allah Ta'ala mari, lepas dia bersumpah dengan berapa benda dah ni, 8 perkara, barulah Allah Ta'ala sebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan. Allah Ta'ala bagi kita akal, kita boleh mikir ni jalan tak baik ni weh, dan yang membawanya kepada bertakwa. Ai fa bayyana Allahu lin nafsi, Allah Ta'ala nyatakan kepada nafsu kita
wa 'arrafaha, memperkenalkan tariqal khairi wasyarri wat ta'ati wal maksiyah. Depanmu ni ada dua jalan, yang baik, yang buruk, pilih. Wa ja'alaha muhayyatan wa musta'iddatan li suluki tariqaini, Allah Ta'ala jadikan persediaan untuk dua-dua jalan tadi. Orang baik pilih hak ni, orang tak baik pilih hak ni. Mu sendiri pandang awak ada akal, ada otak, pilihlah. Maka Allah bagi peringatan. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Maknanya aku beri dua jalan, tapi Tuhan kata mu jangan salah pilih jalan. Jalan yang baik, jalan yang betulnya, iaitulah jalan orang yang qad faza, bahagia, man tahara nafsahu, orang yang bersihkan jiwanya, wa naqqaha minasyirki wal kufri, dan memurnikannya daripada syirik dan kufur, daripada maksiat dan segala sifat-sifat yang buruk, dan menyuburkannya dengan iman, ilmu yang bermanfaat, dan amal-amal saleh, dan akhlak yang baik, yang mulia, akhlak yang mulia, al-hamidah, yang terpuji, akhlak yang mulia yang terpuji. Maka orang ni orang yang bahagia, orang yang baik. Kita kata alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang boleh membersihkan jiwa kita, sentiasa memperbaiki diri, dan menyelamatkannya daripada sifat-sifat yang buruk. Maka di akhir ini Allah Ta'ala sebut, wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya hampalah, rugilah, celakalah orang yang menjadikan dirinya yang baik itu dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekufuran dan maksiat. Orang yang telah mengotorkan, ai qad khasira wa syaqiya man akhfa nafsahu wa qam'aha wa haqqaraha, celaka, rugilah orang-orang yang telah menghinakan dirinya dengan melakukan perkara yang buruk, perangai yang tidak baik, melakukan maksiat dan mungkar, serta dosa-dosa yang banyak terhadap Allah Azza wa Jalla. Sesalah kita para jemaah sekalian, 10 ayat yang menceritakan tentang kepentingannya diri manusia ini diperbaiki, sehingga Allah Ta'ala bersumpah dengan beberapa sumpah dengan makhluk-makhluk dia. Kita sudah maklumkan kepada para pelajar bahawa Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan apa saja makhluk yang dia nak. Makhluk dia bebas. Kita tak boleh. Kita kena bersumpah hanya dengan nama Allah Azza wa Jalla. Baik, kita berpindah kepada mencari 5 faedah dalam ayat yang kita baca ini. Faedah yang pertama, tanda pelajar, wasyamsi wa duhaha, Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari dan cahaya. Jadi kita dah bincang, dah maklumkan dalam beberapa siri bahawa Allah SWT bebas bersumpah dengan apa saja makhluk yang dia nak. Itu hak dia. Tapi kita manusia tidak. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah, dengan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Dan kita kena ingat, apabila Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang dia pilih ini menjadi dalil kepada besarnya makhluk itu. Perlu kita perhatikan kepada dalil yang menunjukkan kepada keagungan, keesaan dan kesempurnaan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena ingat, maknanya bila Tuhan bersumpah,
kita kena celak mata. Jangan kata bukit, bukit. Matahari. Bila Tuhan sumpah tu maknanya kena ambil perhatian. Kena tengok molek. Jangan pakai lalu gitu saja. Orang Arab kata bukan mururin kiram, sekadar lalu tak tahu apa. La. Fikir, tengok berapa sumpah ni. Wa asy-syamsi wal qamari wan nahar wal laili was sama' wal ardi wa nafsin. Jadi semua tertib atas bawah, siang malam, dan yang paling dekat jiwa kita, diri kita yang Allah Ta'ala cipta ini, kita kena fikir kepada diri kita sendiri. Jangan tak mikir kita, kita kena fikir pada kita juga. Itu yang pertama. Faedah yang kedua, tulis faedah yang kedua, wal qamari idza talaha, bulan apabila dia mengiringi matahari. Fil ayati, dalam ayat ini isyarat bahawa anna nural qamari mustafadun, cahaya yang ada di bulan tu diambil daripada cahaya matahari, pantulan saja. Ai min tawajjuhi asyiati syamsi, bila cahaya matahari suduh pada bumi, ma yuqabilul ard minal qamari, pergi kepada bulan, maka dia jadi keluar cahaya. Walaysa nayyiran bizati, dia sendiri itu tidak bercahaya bulan tu. Ini termasuk dalam i'jazun ilmi min i'jazil Quran, termasuk dalam perkara yang pelik, keajaiban ilmu sains yang ada dalam Quran, yang perlu kita kena perhati, kita kena tengok, kita kena ambil perhatian. Kalau tidak, tak boleh. Maka Allah Ta'ala ajar kepada kita tentang perjalanan ini. Jadi 3 perkara ini perlu kita perhatikan: langit, bumi dan jiwa kita. Sebab apa Allah Ta'ala ulang sangat 3 perkara ni? Limaza? Kenapa diulang-ulang? Al-jawab, li'anna al-istila' 'ala al-ghaib la yumkinu illa bisyahid. Tulis ni pelajar. Ini kaedah. Al-istidlalu 'ala al-ghaib la yumkinu illa bisyahid. Kita nak cari dalil dengan benda yang tak nampak, kita kena buktikan benda yang nampak. Kita main bahasa falsafah sikit. Nak mencari dalil dengan Allah yang kita tak boleh tengok, maka kita kena buktikan dengan benda yang boleh tengok. Apa dia boleh tengok? Alam yang paling tinggi, langit. Alam yang paling rendah, bumi. Alam yang paling dekat, kita sendiri. Mu tengok padamu, wa nafsin. Maka itu dia panggil hikmah. Kenapa Allah Ta'ala sebut 3 perkara? Atas, bawah kita. Tak segi jauh lah. Duk perhati apa jauh-jauhnya, tengok kita sendiri pun sudah memadai. Allahu Akbar. Yang ketiga, faedah yang ketiga tanda pelajar, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaan. Diri manusia ni lengkap Allah Ta'ala buat. Ai anna Allah Ta'ala khalaqa tilkan nafs awalan, Allah Ta'ala buat kita ni manusia, summa sawwaha, kamu Allah Ta'ala perlengkapkan atas kita ni dengan alat-alat untuk menerima maklumat, maka kita pilih yang baik, yang buruk. Dua ya kita atas dunia ni. Yang pentingnya dalam jiwa manusia telah dipasang nafsu, nafsu mutmainnah, nafsu al-ammaratu bisu. Dia akan berlawan dua ni. Kalau nafsu hak benar, hak ni baik, benar, kita jadi baik. Nafsu buruk menang, kita jadi tak baik. Habis macam mana kita nak buat? Maka Allah Ta'ala
sudah pasang dalam diri kita satu perkara, iaitulah akal. Akal nak mikir tak cukup, Allah hantar mari wahyu melalui para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wahyu untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, wahyu melalui nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak mikir seorang kita tak jumpa, maka Allah beri lorong melalui nabi. Nabi kita ajar Quran, ajar ilmu sunnah, ajar ilmu tentang berfikir. Maka kita kena mikir, mencari dalil dan bukti bahawa Allah Azza wa Jalla yang maha berkuasa, yang maha bijaksana. Jangan duduk main-main. Jangan duduk rasa ikut aku nak buat berapa. Ikut aku. Mana boleh ikut aku? Kita ni kuat, kita di bawah apa? Di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Bila kita tak boleh nak lari, maka kita kena ikut syariat Allah yang Allah Ta'ala letakkan kewajipannya ke atas kita untuk berfikir, untuk mencari kelebihan dan mencari kedudukan. Baik para pelajar sekalian, faedah yang keempat. Faedah yang keempat. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya bahagia, bertuah orang yang membersihkan dirinya. Jadi kita kena ambil perhatian di sini bahawa tazkiyatul insan nafsahu, manusia membersihkan dirinya ada dua kategori. Kategori yang pertama dengan perbuatan. Kita bersihkan jiwa kita dengan amalan, dengan perbuatan. Maka ini dia panggil cara yang mahmud, yang terpuji. Cara yang terpuji. Inilah maksud ayatnya. Maksud ayat dia qad aflaha man zakkaha, bahagialah orang yang membersihkan dirinya dengan melakukan perkara yang baik. Apa dia? Dia solat, dia sedekah, dia zakat, dia suruh orang, itu dia panggil tazkiyatun nafsi. Kita buat benda baik, kita bersihkan diri kita dengan perbuatan, dengan amalan, maka ini dipuji. Yang kedua, membersihkan dengan perkataan. Bersih diri dengan perkataan. Apa dia? Kita puji kita sendiri. Kita puji kita sendiri, maka ini tidak baik. Puji diri tak baik. Allah Ta'ala larang dalam surah An-Najmi, tanda pelajar, surah An-Najmi ayat 32, Allah kata, fala tuzakku anfusakum, mu jangan puji, bersihkan dirimu sendiri, tak sah. Karena itulah orang tanya seorang hakim. Hakim ni seorang yang ahli cendekiawan, bijak pandai. Dia kata, Tuan Syekh, man ladzi la yahsunu wa in kana haqqan. Tulis pelajar. Man ladzi la yahsunu wa in kana haqqan. Apakah perkara yang tak baik kita sebut walaupun betul? Benda baik, tapi untuk kita sendiri tak baik sebut. Apa dia? Tanda pelajar. Faqala madhul insan nafsahu. Seorang itu dia puji diri sendiri, itu tidak baik. Saya. Ini tidak baik. Kalau orang lain puji, jangan melampau. Kita nak puji kita, no lah. Orang suka puji diri, dia panggil al-i'jab bin nafsi. Orang ni jenis dia panggil spesies burung merak. Kena burung merak? Kena. Comel dia. Bunyi dak akak ekor. Jenis orang muji diri sendiri ni orang burung merak dia panggil. Duk akak ekor sendiri. Kita kata ini tidak baik. Ini tidak baik, tak juru. Dia kata macam mana kita nak faham antara ayat qad aflaha man zakkaha
Bahagialah orang yang membersihkan diri dengan ayat Tuhan larang, fala tuzakku anfusakum, jangan puji diri kamu sendiri. Macam mana kita nak faham? Dia kata dua ayat ni tak bercanggah. Yang dipuji tadi iaitulah bila kita melakukan amal-amal yang baik, maka bersihlah jiwa kita daripada kotoran. Kita taubat, kita istighfar, kita insaf, kita buat benda baik, tinggal benda mungkar, kecek baik, banyak apa ni orang panggil baca Quran, tadabbur, zikir, baik. Yang tak baiknya yang Allah Taala larang di sini iaitulah duk puji diri, saya. Ini bahaya. Jadi tak elok kita kecek saya semua. Jangan. Oh saya lah buat tu. Saya orang panggil akak ekor. Masuk baku akak sendiri. Istilah orang Melayu. Istilah burung merak dia panggil gilak body. Maka ini perbuatan tak baik. Jadi kita jangan buat perangai ni lah. Karena itu bagi anak lah beberapa istilah yang diguna pakai gelar kita ni, tak usahlah kita duk buat gelar kita sendiri. Kalau orang gelar yang baik-baik, kalau sesuai dengan kita biarkan. Kalau tak sesuai kena tegur. Oh, ni dok ni dia sendiri tulis saya, apa dia ni, fulan bin fulan, ada gelar sendirilah. Al-Arif Billah contohnya, Al-Hafiz, macam-macam dia punya nama. Kita kata tak usah duduk tayang diri sendirilah. Orang lain panggil, kalau dia tengok kita ni betul-betul menasabah juga. Baik, ni title gelar ni, title gelar yang akademik ni. Macam profesor, doktor, profesor emeritus dan sebagainya, itu dia panggil gelar akademiknya. Itu boleh jadi diguna. Ataupun gelaran anugerah contohnya. Tuanku bagi gelaran Tun, Seri, itu dia panggil anugerah. Tapi hak tak tahannya, hak pergi minta bayar berpuluh ribu. Saya tak tahulah harga berapa, tapi orang kata mahal bayaran itu sebab nak ambil gelaran. Kita kata lah, dia bukan layak pun, tapi dia beli. Tak salah mengambil duit. Ada sahabat saya, dia kata orang nak suruh nak ambil gelaran tertentu dengan harga sekian-sekian. Dia kata baik aku balik buat masjid kapur aku. Nah, kalau mati orang boleh pahala. Ni kalau kita mati bintang tu nak pergi mana? Tak ada gapo. Tak boleh tengok gambar sakut dinding. Itu yang ada. Kita kata la tuzakku anfusakum. Tak usah kita puji diri kita. Kalau orang puji, kita biar selama tidak melampau. Kalau melampau dipanggil kita Al-Arif Billah, Al-Alim, Al-Allamah, tak payah. Itu berbeza. Anda tengok ulama-ulama besar kita, yang kita dah belajar di Madinah, di Arab ni, bila tengok orang puji dia marah lalu. Depan-depan dia marah. Setengah orang puji dia Syekh Al-Alim Ar-Rabbani, dia petengah suka. Lain macam. Jadi kita kena berhati-hati dengan pujian orang, jangan melampau-lampau. Betul lah anak, kalau orang nak baca biodata lah, wakillah kita nak ceramah, tak salah tulis al-faqih ilallah pada malu kita. Setengah orang ni tak boleh tak baca biodata, marah. Apa ni kita tarah mana awak? Jangan. Baik, kita tutup dengan yang terakhir, yang kelima. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Mulialah, bahagialah orang yang bersihkan diri. Bersih dengan apa tadi? Bersih dengan perkataannya, dengan perbuatannya. Jangan bersih diri kita nak bergilak body lah. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengotori jiwanya dengan perkara yang tidak baik. Ulama tadabbur kata annan nafsa amanatun indak. Nafsu ni, diri kita ni, Allah Ta'ala bagi amanah untuk kita jaga. Jaga betul-betul. Selamatkan dia daripada api neraka. Jangan buat maksiat. Sebab tu kita kena jaga diri kita daripada api neraka. Jangan duduk buat benda maksiat, sebab kita akan susahkan diri kita. Maka al-ma'asi, maksiat akan menghinakan diri seorang itu. Maksiat akan menghina diri seorang dan mengotori jiwa dia, sebagaimana orang yang mengotori kaki dia dengan perkara yang tidak baik berjalan, maka dia akan jadi kotorlah benda-benda yang lain. Ada satu buku yang saya usahakan, namanya Dunia Bukan Syurga.
Dunia bukan syurga ni tajuk kita buat maksiat melahirkan maksiat. Orang ni pergi tempat maksiat, tempat mungkar. Sepatutnya bila kita tahu benda tu mungkar, minta maaf lah, saya istighfar, minta maaf. Tak. Kita nak putar balik lagi supaya perbuatan kita tu dipuji oleh orang lagi. Itu dia panggil spin, bahasa sekarang. Sebab tu dia kata maksiat melahirkan maksiat. Pergi tempat maksiat cakap pula nak kelentur orang. Itu dia panggil bahaya. Baiklah kalau kita buat ibadat melahirkan kebaikan. Jadi jangan buat benda maksiat. Lebih-lebih lagi berbohong, jangan sekali-kali. Sebab berbohong ni besar masalah dia. Dia akan pergi banyak perkara dalam dunia ni. Tamatlah perbincangan kita para jemaah sekalian. Al-masa'i tusaghirun nafsa wa taqma'uha. Maksiat akan menghina diri seorang itu dan akan meruntuhkan kedudukannya. Tamatlah kita, insya-Allah. Kita akan sambung siri yang akan datang bermula daripada ayat 11 sehingga tamat surah ayat 15, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.